Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, kita ini sebenarnya sedang bincangkan mengenai jenis-jenis solat-solat sunat yang ada dalam Islam dan sedang kita mengupas kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah, dan hari ini kita meneruskan perbincangan kita selepas pada minggu-minggu yang lalu kita kupaskan mengenai solat sunat tahajud, solat qiyamul lail. Kemudian kita berpindah pula mengenai solat sunat pada bulan Ramadan, yakni solat sunat tarawih. Sebelum itu telah kita kupaskan solat witir. Hari ini kita akan meneruskan pengajian dan perbincangan kita untuk mengupas dan membincangkan mengenai solat sunat duha. Alhamdulillah, bagaimanakah tata cara seseorang itu mendirikan solat sunat duha? Apakah fadilat solat sunat duha? Akan kita kupaskan hari ini insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan di dalam kuliah kita pada pagi ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dapat memberi kita pertolongan zahir dan batin untuk kita beristiqamah mendirikan solat sunat duha nanti insya-Allah. Bagi mereka-mereka yang telah pun mengamalkan solat sunat duha, moga-moga dapat kita beristiqamah dengannya, dan bagi mereka yang mungkin sebelum ini belum tunaikan solat sunat duha atau sebagainya, bolehlah mungkin selepas kita mengikuti kuliah kita pada hari ini, insya-Allah untuk beristiqamah mendirikan solat sunat duha. Insya-Allah. Alhamdulillah, jadi maka dengan itu marilah kita mulakan majlis kita ini. Bagi mereka-mereka yang mempunyai kitab, harap buka kitab Fiqh Sunnah kita di muka surat 498, ya. Jadi kita berada di muka surat 498 daripada kitab Fiqh Sunnah, dan itulah tajuk hari ini, yakni solat sunat duha. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di muka surat 498 penulis memulakan dalam membincangkan dalam bab solat sunat duha ini tentang keutamaannya, dan kemudian penulis membawakan beberapa hadis-hadis tentang keutamaan solat sunat duha, dan kemudian bincangkan pula mengenai berapa jumlah rakaat dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita mengetahui, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bahawasanya memang kita sangat-sangat digalakkan mendirikan solat sunat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam memang solat yang wajib itu adalah solat 5 waktu. Solat yang wajib adalah solat sunat, solat yang wajib itu adalah solat fardu subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita mengetahui. Seperti mana telah kita kupaskan sebelum ini juga pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melihat ataupun menyuruh para malaikat untuk menghisap amalan-amalan seseorang itu dengan hanya melihat amalan yang wajib. Mengenai solat pada jemaah, seperti mana kita maklumi, ianya adalah antara amalan yang pertama yang bakal dihisap. Di hari akhirat kelak, antara amalan yang pertama yang para malaikat bakal menghisap kita adalah solat kita. Bagaimana tata cara, bagaimana kita melaksanakan solat-solat fardu kita, bagaimana kita melaksanakan pada waktunya atau di luar waktunya, bagaimana kita beristiqamah mendirikan solat-solat fardu, bagaimana kekhusyukan kita, adakah kita mendirikan penuh kelalaian atau alhamdulillah dengan kekhusyukan yang diperlukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, tidak dinafikan kadang-kala kita ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan.
Solat yang diwajibkan itu juga kadang-kala kita tertinggal. Solat yang diwajibkan itu juga kadang-kala kita melaksanakan terlewat di luar waktunya. Kadang-kala kita mendirikan di dalam keadaan yang lalai, kurang khusyuk dan sebagainya. Dalam keadaan di mana solat fardu kita ada kekurangan, nescaya para malaikat akan disuruh untuk menghisap pula, untuk melihat amalan-amalan solat-solat sunat. Solat sunat ini akan menampal kekurangan dan kelemahan yang ada pada solat fardu. Atas dasar demikian para jemaah, sangat mustahak untuk kita melaksanakan solat-solat sunat kerana ianya bakal menampal kekurangan yang kita lakukan semasa kita melaksanakan solat fardu. Solat sunat berbagai, seperti mana yang telah kita kupaskan. Ada solat sunat yang mengiringi solat fardu, iaitu dikatakan sebagai solat-solat sunat rawatib. Solat sunat ini adalah sebagai contoh qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Ini adalah solat-solat sunat rawatib. Alhamdulillah, kalau kita dapat melaksanakannya, cuba beristiqamah. Namun selain daripada solat-solat sunat rawatib tadi, ada solat-solat sunat yang lain. Seperti mana telah kita kupaskan sebelum ini, solat qiyamul lail, solat di waktu malam, solat witir, solat tarawih dan solat-solat sunat yang lain. Dan hari ini kita bakal mengupaskan sebuah satu lagi solat sunat yang sangat besar ganjarannya. Kita lihat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita katakan tentang solat duha ini, kadang-kala ada sebahagian kitab kita baca, orang katakannya solat duha ini adalah solat yang dapat memurahkan rezeki seseorang. Solat sunat duha ini adalah solat yang di mana dapat menyihatkan tubuh badan seseorang. Kenapakah atau daripada manakah ada pandangan-pandangan sedemikian? Kita lihat para jemaah. Memang ada beberapa hadis tentang keistimewaan solat duha. Antara lain, ada hadis yang mengatakan bahawasanya di dalam tubuh badan kita ada 360 ruas tulang. Ya, 360 ruas tulang. Apa ini maksudkan dengan ruas tulang? Setiap pergerakan ini adalah ruas tulang. Ini ruas tulang kita. Jadi setiap jari kita ada ruas tulang yang kita boleh bend, ya, ruas tulang. Ini adalah ruas tulang kita. Jadi maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah, setiap anggota kita ni ada kawasan-kawasan tempat-tempat yang kita boleh bergerak. Kita punya ankle, ya, kita punya siku kita, tangan kita, kaki kita, lutut kita, telapak kaki, ada 360 ruas tulang. Dalam hadis itu disebutkan pada setiap hari, setiap ruas tulang itu kita dituntut untuk bersedekah ke atasnya. Ya, kita dituntut untuk bersedekah ke atasnya. Di mana bagaimanakah tata cara kita bersedekah ke atasnya? Baik, kita lihat penulis Al-Imam Syekh Sabiq rahimahullah telah mengumpulkan beberapa hadis-hadis dalam masalah ini. Kita kembali kepada kitab kita di muka surat 498, kitab Fiqhus Sunnah. Baik, penulis mengatakan dimulai dengan hadis yang pertama. Banyak hadis yang menyatakan keutamaan solat duha. Di antaranya adalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Rasulullah mengatakan, hendaklah setiap kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang tubuhnya pada setiap pagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kita pada setiap pagi kita bersedekah ke atas setiap ruas tulang. Jadi setiap ruas tulang kita ada hak mereka. Apakah haknya? Kita hendaklah bersedekah untuknya. Baik, bagaimanakah kita bersedekah? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Hendaklah kalian itu bersedekah untuk setiap ruas tulang kalian pada setiap hari. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Ketahuilah setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap kita bertahmid, kita memuji Allah dengan alhamdulillah, itu adalah sedekah.
Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kali kita bertahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap takbir ungkapan Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrul bil ma'rufi sedekah. Setiap kali kita mengajak orang kepada kebaikan, sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Dan kita menghalang orang daripada melakukan kemungkaran adalah sedekah. Wa tujzi min dhalika raqatani yarka'uhuma minad duha. Dan cukuplah, memadailah seseorang itu melaksanakan solat duha 2 rakaat untuk menggantikan sedekah-sedekah yang kita dituntut melaksanakannya tadi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Daripada hadis ini, Rasulullah mengatakan, ketahuilah untuk setiap ruas tulang kita ini, setiap hari kita kena kasih sedekah. Ini yang sebahagian ulama katakan, kalau kita, baik kita sebentar, kita bincangkan ini dulu. Maksudnya setiap hari, setiap ruas tulang kita ini, kita dituntut bersedekah. Bagaimana kita nak bersedekah untuk ruas tulang kita? Ketahuilah, setiap kali di waktu pagi kita bertasbih, subhanallah, itu adalah bentuk sedekah. Setiap kali kita bertahmid, alhamdulillah, itu sedekah. Setiap kali kita bertahlil, la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Setiap kali kita bertakbir, Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Kita mengajak orang kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Kita menghalang orang, nasihatkan orang daripada melakukan kemungkaran, itu adalah sedekah. Para jemaah yang dirahmati Allah, mampu tak kita setiap pagi kita menunaikan sedekah untuk setiap ruas tulang kita dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ajak orang kepada kebaikan, cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Setiap pagi mampu tak kita lakukan demikian? Kalau mampu, alhamdulillah, dan itulah yang sebaik-baiknya. Namun Rasulullah juga memberi kita satu alternatif, dan mencapailah apa yang dituntut itu. Tuntutan bersedekah ke atas setiap ruas tulang kita ini dengan kita melaksanakan 2 rakaat solat duha. Jadi 2 rakaat solat duha ini adalah ibarat sedekah yang kita laksanakan untuk, yang kita tunaikan untuk setiap ruas tulang kita ini yang ada pada tubuh badan kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itulah antara ganjaran dan tuntutan seseorang itu melaksanakan solat duha. Mampu tak kita melaksanakan sedekah-sedekah tadi? Kalau kita memang tak mampu para jemaah, maka gantikanlah dengan 2 rakaat solat duha. Jadi para jemaah, sebab itu seperti yang saya katakan tadi, ada sebagian ulama yang mengkiaskan, yang mengatakan barang siapa yang menunaikan solat duha, maka ianya akan dapat memberikan kesihatan pada tubuh badannya. Kenapa solat duha itu dikatakan oleh sebagian ulama memberikan kekuatan pada tubuh badannya? Kerana kalau dia tidak tunaikan solat duha, dia tidak tunaikan hak setiap ruas tulangnya. Dia tidak tunaikan solat duha, maka tubuh badannya akan lemah kerana tidak menunaikan hak ke atas ruas tulang tubuh badannya. Maka untuk menggantikannya, hendaklah dia solat duha, maka setiap ruas tulang tubuh badannya tadi ditunaikan hak ke atas hak-hak yang wajib ditunaikan. Ini dikatakan oleh sebagian ulama dalam masalah solat duha. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, kita dapat lihat setiap pagi tanpa kita sedari rupanya setiap ruas tulang ini ada hak-hak yang wajib yang dituntut untuk menunaikannya. Baik, itu adalah keutamaan ganjaran daripada hadis yang pertama. Kita pula lihat hadis yang kedua. Daripada Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Buraidah bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, fil insani sittuna wa thalathu mi'atin mifsal alaihi an yatasaddaq an kulli mifsalin minha sadaqah. Baik, dalam tubuh manusia terdapat 360 ruas tulang. Setiap orang dituntut mengeluarkan sedekahnya pada setiap ruas tulang tersebut. Di sini para jemaah,
Tadi dalam hadis yang tadi tu disebutkan setiap pagi kita dituntut bersedekah ke atas setiap ruas tulang. Tak disebutkan berapa. Dalam hadis ini disebutkan dalam tubuh badan manusia ada 360 ruas tulang. Kita sedar tak? Ada 360. Cuba cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 15, 15, 30. Sini boleh bergerak 31, 32. Ni apa namanya ni? Siku kita boleh 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian carilah tubuh badan kita. Ni baru 336. Ada 10 kali ganda lagi. Ada 360 mifsal. Ada 360 ruas tulang yang boleh bergerak, yang besar ataupun yang kecil mungkin ada. Subhanallah. Mungkin kalau kita belajar biologi ataupun bagi mereka-mereka guru-guru biologi atau doktor atau cikgu buat satu research. Nabi katakan ada 360 ruas tulang. Cuba cari berapa ruas tulang ada dalam tubuh badan kita. Subhanallah. Baik. Tapi itu bukan perbincangan kita hari ini. Perbincangan kita adalah setiap ruas tulang itu dituntut untuk bersedekah. Mari kita lihat bagaimana tata cara bersedekah ataupun apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi dalam tubuh manusia terdapat 360 ruas tulang. Setiap orang dituntut mengeluarkan sedekah untuk setiap ruas tulang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah. Maka mereka mengatakan, siapakah yang mampu melaksanakan setiap itu perkara itu ya Rasulullah? Siapa yang mampu nak laksanakan tunaikan sedekah ke atas setiap 360 ruas tulang tadi? Maka baginda menjawab, baik, dikatakan an-nakhamatu fil masjidi yadfanuha awi syai'u yanhihi anil tariq fa in lam yaqdir faraqatani duha tajzi'u anhu. Baginda mengatakan dahak yang ada di masjid lalu dipedamkan, lalu ditanamkan ke tanah dan juga menyingkirkan gangguan daripada tengah jalan, maka itu sudah dikatakan sedekah. Tetapi jika tidak mampu berbuat demikian, cukuplah kamu mengerjakan 2 rakaat solat duha. Dalam hadis ini, Nabi mengatakan dalam tubuh badan kita ada 360 ruas tulang. Setiap satu ruas tulang itu kita dituntut untuk bersedekah. Para sahabat mengatakan, bagaimana kita mampu melaksanakan sedekah untuk setiap satu ruas tulang kita? Nabi mengatakan, para jemaah yang dirahmati Allah, dahak yang ada di masjid itu, kalau kita tanamkan, itu juga adalah bentuk sedekah. Kita nak faham apa maksud dahak yang ditanam di masjid. Kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi SAW, seperti mana kita maklumi, masjid di zaman Nabi bukanlah masjid seperti mana di zaman kita yang mempunyai kapet atau sebagainya. Masjid di zaman Nabi SAW, ianya hanya tanah. Jadi mereka sujud di atas tanah. Ya, demikian para jemaah. Jadi kadang-kala ada kat tanah tu, ada sebahagian sahabat katakan mereka terpaksa meludah atau sebagainya. Jadi ada dahak, atau ada ludahan, atau ada kotoran di masjid. Jadi kalau ada di antara sahabat nampak ada kotoran, maka dia pun tanam kotoran tadi dengan tanah. Itu juga adalah bentuk sedekah. Zaman kita dah tak adalah, takkan orang nak berkahak atau buang hingus sebarangan. Tetapi kadang-kadang kita nampak kotoran di masjid, kita pungut, kita kutip, kita buang ke dalam tong sampah. Kita nampak sesuatu, maka kita angkat, kita bersihkan masjid. Itu juga ada bentuk sedekah. Itu satu. Perkara kedua adalah disebutkan para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita menyingkirkan sesuatu daripada yang ada di dalam perjalanan, tariq, di dalam di jalanan, kita menyingkirkannya, lalu kita buang ke tong sampah, itu juga adalah bentuk sedekah. Maksudnya para jemaah apa? Kita sedang berjalan, lalu katakan sedang jalan kita nampak paku, atau sedang jalan kita nampak kaca, atau sedang jalan kita nampak kulit pisang. Ini kalau aku tak lalu, kalau aku tak angkat, mungkin orang pijak kulit pisang, mungkin dia jatuh. Orang kalau kita tak angkat, orang pijak paku atau orang pijak kaca, mungkin membahayakan. Atas dasar demikian, kita nak selamatkan orang lain.
kita bertingkat paku ke, kaca ke, kulit pisang ke, atau apa juga kotoran yang sedang dalam kita jalan ni, kita angkat, kita ketepikan ataupun kita buang ke dalam tong sampah. Itu juga jenis sedekah yang di mana kita telah menunaikan hak ruas tulang kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, tubuh badan kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sesuatu hak Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tunaikan haknya. Antara tunaikan haknya, dalam hadis yang sebelum tadi dikatakan kita bertasbih subhanallah, itu adalah sedekah. Kita bertahmid alhamdulillah, itu adalah sedekah. Kita baca tahlil la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Kita baca takbir Allahu akbar, itu adalah sedekah. Kita ajak orang kepada kebaikan, adalah sedekah. Kita halang orang daripada melakukan kemungkaran, adalah sedekah. Kalau kita nampak kotoran di masjid, kita ketepikan, kita angkat, itu adalah sedekah. Kita dalam perjalanan kat roadside, kat pavement, nampak kotoran, nampak kaca, nampak apa juga perkara yang boleh menghalang orang daripada kotoran tadi, kita angkat letak tepi. Itu semua adalah sedekah yang kita tunaikan hak tubuh badan kita. Sedekah-sedekah yang kita wajib tunaikan setiap hari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu mampu tunaikan sedekah untuk setiap ruas tulang ni? Maka Nabi katakan, cukuplah untuk menggantikan sedekah tadi yang wajib kita tunaikan, yang berhak untuk ditunaikan, dengan kita gantikan 2 rakaat solat duha. Subhanallah. Solat duha yang 5 minit tadi, tanpa kita sedari, rupanya ganjarannya begitu besar, fadilatnya begitu besar. Dia menggantikan tuntutan hak ruas tulang yang perlu kita tunaikan setiap hari, dengan digantikan dengan 2 rakaat solat duha. Subhanallah. Ustaz, 2 rakaat solat duha ini apa nak baca Ustaz? Bila waktunya? Sabar. Itu insya-Allah akan kita kupaskan. Jadi kita sekarang kupaskan adalah tentang fadilat dan ganjaran yang ada kena-mengena dengan solat duha. Terutama sekali mereka-mereka yang berada di rumah. Terutama sekali para suri rumah tangga tetap. Terutama sekali mereka-mereka yang dah tak bertugas, dah pencen ataupun sebagainya lah. Memang ada kat rumah sentiasa. Maka manfaatkanlah ganjaran-ganjaran yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ini. Kita sambung perbincangan. Kita ambil hadis yang berikutnya. Baik, mengenai perkara tadi, Imam Syaukani berkata, 2 hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan mengerjakan solat duha, betapa tinggi kedudukannya, dan betapa kuat perintah syariat agar solat tersebut sentiasa dikerjakan. 2 rakaat solat duha dapat menggantikan 360 kali sedekah ibadatnya. Oleh itu, hendaklah seseorang mengerjakannya secara berterusan, yakni solat duha. Alhamdulillah. Di samping itu, hadis tersebut memberikan petunjuk agar kita memperbanyakkan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, membuang dahak yang ada di masjid, menyingkirkan setiap di jalanan dan amal-amal kebaikan yang lain. Dengan demikian berarti seseorang lebih telah bersedekah sebagaimana yang telah diperintahkan padanya setiap hari. Itu disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahumullah walhamdulillah. Jadi beliau mengatakan kita secara umum daripada hadis-hadis ini menunjukkan kita dituntut untuk memperbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Perkara ini pernah saya sebutkan. Baik para jemaah, perkataan tasbih, apabila kita katakan tasbih, apakah maksud tasbih? Tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Itu adalah ungkapan tasbih. Kalau tahmid, apakah yang maksud tahmid? Tahmid itu adalah ungkapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah salah satu bentuk tahmid. Innal hamdalillah. Ini adalah bentuk tahmid. Jadi apabila seorang itu baca alhamdulillah, 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 itu adalah tahmid. Tahlil, apakah maksud tahlil? Ungkapan tahlil adalah bacaan la ilaha illallah. Itu adalah tahlil. Takbir adalah ungkapan Allahu akbar. Itu adalah
takbir. Ini contoh para jemaah. Jadi Imam Syukani mengatakan kita secara umum berdasarkan hadis-hadis ini, kita dituntut untuk memperbanyakkan ungkapan-ungkapan tadi. Perbanyakkanlah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah itu hati akan menjadi tenang dan tenteram. Di antara kita kalau mempunyai hati yang kadang-kadang gelisah, yang kadang-kadang tak ada ketenteraman, yang kadang-kadang risau sahaja, mudah. Bukan mudah apalah. Maksudnya Nabi SAW telah memberikan satu panduan. Banyakkan zikrullah. Banyakkan baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan sebagainya. Bukan hanya demikian, Imam Syukani juga mengatakan daripada hadis ini menunjukkan kita juga digalakkan memperbanyakkan, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Jadi dalam hadis tadi dah disebutkan, kita dituntut mengajak orang kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Para jemaah yang dirahmati Allah, bertolong-menolonglah kamu kepada dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa. Jangan kalian bertolong-menolong dalam perkara-perkara maksiat dan permusuhan. Jadi maksud dalam perkara-perkara ini para jemaah, kita kalau dapat bukan hanya buat amal kebaikan diri sendiri, tapi kita ajak teman-teman buat amal kebaikan. Kalau kita contohnya kita tahu besok disunatkan berpuasa, kita ingatkan teman-teman kita supaya berpuasa. Kita nampak masjid ini dan masjid itu perlukan dana, ada iklan, kita kongsi iklan yang kita baca. Kita nampak ada ceramah, kuliah, kita kongsi ceramah dan kuliah di wall kita dan sebagainya. Ajak orang kepada kebaikan. Kalau ada maksiat pula, jangan kita kongsi maksiat, kerana kalau kita kongsi kebaikan, orang buat, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kita kongsi maksiat, orang buat, dia dapat dosa, kita pun dapat dosa, kerana kita ajak orang kepada kemaksiatan. Maksiat kita cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Cegah dengan kebaikan, dengan penuh hikmah. Ini antara tuntutan tujuan seorang yang beriman. Tujuan seorang beriman para jemaah yang dirahmati Allah, ajak kepada kebaikan, cegah melakukan kemungkaran. Orang akan kata, alah kau jangan sibuk-sibuk, kubur aku jaga, kubur kau jaga. Ini pemikiran syaitan. Syaitan dia tak suka orang ajak kepada kebaikan, cegah daripada melakukan kemungkaran. Dia kata kau masing-masing buat hal masing-masing. Tidak. Kita nak jaga kubur kita lah, sebab itu kita ajak orang kepada kebaikan. Kita nak jaga kubur kita lah, sebab itu kita cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Ini contoh para jemaah. Tetapi lakukan dengan penuh hikmah, penuh bijaksana dan penuh adab. Baik, kita sambung perbincangan kita selepas kita mengambil hadis yang kedua tadi. Di muka surat 500. Di muka surat 500 daripada kitab Fiqh Sunnah. Baik, dari An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda pula dalam hadis yang qala Allahu azza wa jalla, Ibn Adam la ta'jizanna an arba'i rak'atin fi awwali nahari akfika akhirahu. Baik, dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu malas. Janganlah kalian meninggalkan amalan mengerjakan 4 rakaat solat duha. Solat 4 rakaat pada permulaan siang, yakni solat duha, sebab jika kamu melaksanakannya, nanti aku akan mencukupkan keperluanmu pada waktu petang. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan ganjaran atau fadilat yang lain pula. Kalau hadis dua hadis yang pertama tadi mengatakan setiap hari kita dituntut melaksanakan sedekah, tunaikan sedekah untuk setiap ruas tulang kita, cukup dengan 2 rakaat solat duha. 2 rakaat solat duha alhamdulillah memadai. Tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini mempunyai ganjaran yang berbeza, ganjaran yang lain. Apakah ganjaran yang ada pada hadis ini? Allah SWT mengatakan, wahai anak Adam, jangan kalian tinggalkan, jangan bermalas-malas daripada melaksanakan 4 rakaat di permulaan siang. 4 rakaat di permulaan siang itu adalah solat duha. Jadi
Kerana apa? Kamu laksanakan 4 rakaat permulaan siang, nescaya akan aku cukupkan keperluan kalian sampai waktu petang. Para jemaah yang dirahmati Allah, setiap satu daripada kita mempunyai berbagai-bagai tanggungan, berbagai-bagai responsibilities, berbagai-bagai perkara kita nak buat. Kadang-kadang kita nak buat tak terbuat, kadang-kadang kita nak laksanakan tak sempurna, kadang-kadang kita bimbang, tak ada masa, kadang-kadang begini dan begitu, ada saja halangan, ada saja tak sempurna. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada cara untuk kita memastikan perkara-perkara kita nak buat dapat dilaksanakan dan dapat dilaksanakan dengan betul, insya-Allah. Apakah caranya? Jangan tinggalkan bukan 2, 4 rakaat solat duha. Daripada hadis ini disebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis kursi menjelaskan bahawasanya laksanakanlah 4 rakaat di waktu siang hari, permulaan siang. Nescaya Allah Taala akan cukupkan keperluan kita yang kita perlukan pada hari tersebut di penghujung siang tersebut. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, kalau mampu, insya-Allah mari kita beristiqamah selepas hari ini. Bukan selepas hari ini, mulai hari ini. Selepas kuliah nanti, kalau mereka-mereka yang belum mengamalkan solat duha, mari kita cuba amalkan solat duha kerana ganjarannya begitu besar. Mungkin kalau dapat beristiqamah, bukan hanya 2 rakaat, tetapi kita buat 4 rakaat, insya-Allah. Berapa banyak maksimum buat solat duha? InsyaAllah kita akan kupaskan. Bagaimana tata cara, waktu dan sebagainya akan kita kupaskan. Tapi daripada hadis ini menunjukkan fadilatnya tersebut dapat kita lihat. Jadi, Inna Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, Ibn Adam irka li 4 rakaatin min awwalin nahar akfika akhirahu. Maksudnya, wahai anak Adam, tunaikanlah 4 rakaat pada permulaan siang untukku, nescaya aku akan cukupkan keperluan pada waktu petang. Itulah daripada jemaah yang dirahmati Allah daripada hadis kursi yang dapat kita lihat tadi. Alhamdulillah. Hadis yang berikutnya. Dari Abdullah bin Amr katanya, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim sepasukan tentera. Ya. Fa ghanimu wa asri'u ar-rajfah. Fatahaddatha an-nasu biqurbi maghzahum. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim sepasukan tentera. Lalu mereka berjaya memperoleh harta rampasan yang begitu banyak. Kemudian mereka cepat pulang. Ya. Baik. Wa kathrati ghanimatihim wa sur'ati raj'atihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pulang, mereka dapati bahawasanya mereka dapat harta rampasan yang begitu banyak sekali. Pada ketika peperangan tersebut, dapat harta rampasan begitu banyak dan peperangan ini sangat mudah. Cepat saja habis. Alhamdulillah. Dan mereka pulang dengan cepat. Dalam pulang dengan cepat, kemudian dapat harta rampasan yang begitu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada mereka. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala aqraba minhum maghza wa akthara ghanimatan wa aushaka raj'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kemudian mengatakan, hendak tak kalian ini aku tunjukkan satu perkara, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih hebat daripada kejayaan peperangan yang kamu baru perolehi ini. Lebih banyak pula harta rampasan. Bahkan kejayaannya lebih cepat berbanding dengan pasukan tentera yang disebutkan tadi. Jadi kita mengetahui dalam peperangan ini para jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuskan mereka dan mereka pulang dengan cepat, habis peperangan, alhamdulillah, dan harta rampasan yang begitu banyak, masya Allah, tabarakallah. Tetapi Rasulullah ingatkan, hendak tak kalian, hal adullukum, hendak tak kalian aku tunjukkan sesuatu yang di mana kalian akan dapat ibaratnya harta yang lebih besar daripada apa yang kalian dapat ini, lebih cepat daripada apa yang kalian lalui sekarang ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada mereka, caranya adalah hendaklah kalian itu, baik, Rasulullah mengatakan, man tawadda'a thumma ghada ila al-masjid thumma ghadan ila al-masjid li subhati duha
fahuwa aqrabu maghza wa aktharu ghanimah wa awsyaku raj'ah. Caranya adalah hendaklah kalian itu berwuduk, lalu pergi ke masjid untuk tunaikan solat duha. Orang itulah yang lebih cepat memerangi peperangan, lebih banyak memperoleh harta rampasan dan lebih segera meraih kejayaan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah di dalam masalah ini. Baik. Jadi ada footnote di situ dalam sanad hadis ini terdapat Ibnu Lahiyah diriwayatkan ada perbincangan para ulama lah. Tetapi namun apa yang dapat kita lihat para jemaah, Rasulullah mengatakan mereka-mereka itu yang dalam keadaan begitu gembira pulang dari peperangan dengan kejayaan yang besar, harta rampasan yang banyak, masa yang singkat, tapi Nabi katakan, hendak tak kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kalian akan dapat harta yang lebih banyak, kalian akan dapat harta yang lebih pantas. Apa yang kita buat? Kita berwuduk, pergi ke masjid, tunaikan solat duha. Bahkan kita mengetahui sekarang ini kita berada dalam keadaan wabak, tak boleh kita pergi masjid, tunaikanlah di rumah. Bahkan juga kita mengetahui solat sunat di rumah itu lebih afdal daripada solat sunat di masjid, tunaikanlah di rumah. Yakni pada ketika kita sedang duduk, sedang kita nak lepak-lepak, nak lihat-lihat, nak baca surat khabar, nak baca social media dan sebagainya, kita letak tepi, kemudian kita pergi bilik air, berwuduk, lalu tukar pakaian, tunaikan solat duha. Itu adalah sesuatu Rasulullah SAW gambarkan mendapat ganjaran yang lebih besar, lebih cepat, lebih pantas daripada apa yang para sahabat baru lalui tadi, yakni pulang daripada peperangan, mempunyai harta rampasan yang begitu banyak, begitu pantas peperangan tadi berakhir. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini antara ganjaran solat duha. Daripada hadis-hadis ini, sebab itu sebahagian ulama katakan bahawasanya solat duha ini dapat memurahkan rezeki. Sebab tu kalau orang katakan awak nak murah rezeki, solat duha. Jadi apabila ulama katakan demikian itu, yakni daripada dicongkil daripada hadis-hadis sedemikian. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, nak sihat, tunaikan solat duha. Nak murah rezeki, tunaikan solat duha. Namun solat saja tak cukup, kena usaha. Kena usaha, kemudian tawakal kepada Allah, kena gunakan kebijaksanaan, doa dan solat duha sebagai contoh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin." Baik. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita dalam hadis, Abu Hurairah menjelaskan bahawasanya Nabi SAW pernah berwasiat kepadanya 3 perkara. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita bertemu dengan Nabi tak? Kita tak bertemu dengan Rasulullah SAW. Contohlah ya. Contoh, kita tak dapat menghadiri satu majlis yang besar. Okay? Katakan Bill Gates ke seseorang yang begitu hebat, berjaya, kita supposed to visit, hadiri topik yang dia nak terangkan, kerana dia bakal berikan kita tips untuk jadi millionaire, tips untuk meniaga kita berjaya. Kita nak tak? Tapi kita tak dapat hadir. Lalu kawan kita hadir, kita tanya dia, apa orang tu kata? Boleh share tak? Kawan kita nak share. Alhamdulillah, tak perlu aku pergi, aku dapat. Baik, di sini pada jemaah yang dirahmati Allah, kita tak dapat bertemu dengan Nabi SAW, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkongsi dengan kita sesuatu mutiara yang Rasulullah SAW pernah berwasiat kepadanya. Nak tahu tak? Agak-agak Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa wasiat Nabi? Nak tahu? Nabi berwasiat 3 perkara supaya jangan tinggalkan. Apa dia? Pertama, supaya kita ini berpuasa paling tidak 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Kedua, jangan tinggalkan solat duha. Ketiga, supaya solat witir sebelum tidur. Ini 3 perkara. Rahsia
Bukan rahsia apa? Maksudnya mutiara yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 perkara jangan ditinggalkan. Kita tak dapat bertemu dengan Abu Hurairah, kita tak dapat bertemu dengan Nabi SAW, tetapi kita dapat wasiat tadi. Maka kalau dapat, jangan ditinggalkan. Baik, itulah hadis berikutnya, keutamaan berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebutkan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasihku telah berwasiat kepadaku sebanyak 3 perkara. Yakni bi siyami thalathati ayamin fi kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Wa raqatai duha, solat 2 rakaat duha. Wa an autir qabla an anam, dan untuk aku solat witir sebelum aku tidur. Ini 3 perkara. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang saya katakan, kita dapat mutiara tadi, marilah kita cuba amalkan, kerana ini mutiara lebih hebat daripada secret daripada Bill Gates, daripada secret daripada presiden mana sekalipun, daripada CEO corporation mana sekalipun, managing director mana sekalipun, orang yang paling berjaya sekali di dunia yang telah meraih $1 million ataupun millionaire atau billionaire, ini Nabi SAW yang membawakan wahyu daripada langit, membawakan khabar ghaib yang mengetahui bahawasanya kita bakal dibangkitkan. Rahsia antara rahsia, diwasiatkan jangan tinggalkan 3 perkara. Apa dia? Pertama, supaya jangan tinggalkan puasa at least 3 hari pada setiap bulan. Kedua, supaya kita solat at least 2 rakaat solat duha. Ketiga, supaya kita at least jangan sampai tinggalkan solat witir sebelum tidur. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya pula, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin shalla sabhata duha 8 rak'atin. Falamma insarafa qala inni salaitu salata raqbatin wa rahbatin. Sa'atu rabbi thalathan fa'atani itnatain. Baik. Hadisnya begini. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan menunaikan solat duha, ya, sebanyak 8 rakaat. Selepas selesai mengerjakan solatnya, baginda bersabda, tadi aku mengerjakan solat dengan penuh harapan dan diliputi perasaan takut. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Baik. Jadi Nabi SAW solat 8 rakaat, lalu berharap daripada Allah Ta'ala, penuh pengharapan dalam keadaan ketakutan, dan Nabi bermohon pada Allah 3 perkara. 2 di antaranya ditunaikan, diperkenankan, tetapi 1 tak diperkenankan. Baik. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Allah hanya mengkabulkan 2 perkara, manakala satunya lagi ditolak. Aku berdoa agar, pertama sekali, umatku tidak ditimpa bencana dengan musim kemarau, dan ini dimakbulkan. Yang kedua, aku kemudian mohon agar aku memohon supaya umatku tidak dikalahkan oleh musuhnya, dan juga dikabulkan. Umat Muhammad tidak akan dikalahkan oleh musuhnya. Dan yang ketiga, aku mohon agar umatku tidak berpecah belah menjadi kepada beberapa golongan, namun permintaanku ini tidak dikabulkan. Baik, kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mohon pada Allah 3 perkara. 1 adalah supaya kita, umat Nabi Muhammad, tidak terkena musim kemarau yang berpanjangan. Tidak akan mati kelaparan yang berpanjangan. Umat Nabi SAW tidak akan papa ke dana yang berpanjangan. Allah Ta'ala kabulkan. Tidak berkemarau. Umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, tidak akan ditimpa kemarau yang berpanjangan. Allah Ta'ala kabulkan. Jadi ada ulama mengatakan kemarau berpanjangan itu maksudnya macam mana susah sekalipun tidak akan susah selama-lamanya. Macam mana miskin tak akan miskin selama-lamanya. Contoh. Nokta pertama. Yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW tidak akan dikalahkan oleh musuh.
selagi mana kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW, berpegang kepada Islam, tidak akan dikalahkan. Kita boleh berjaya dalam masalah dunia dan akhirat. Umat Islam hari ini, alhamdulillah, kita lihat dapat berdiri sama tinggi, memegang jawatan yang hebat di mana juga tempat. Kita tak akan dikalahkan, insya-Allah. Selagi mana kita berusaha, kita berdoa, bertawakal. Alhamdulillah. Doa ketiga, umat Nabi supaya tidak berselisih faham, tidak berpecah. Tetapi Allah Ta'ala tidak kabulkan. Nescaya daripada sini dapat kita lihat, umat Nabi SAW akan berpecah. Bagaimana sekalipun kita nak kita semua bersatu di bawah kalimah La ilaha illallah, perkara itu sunnatullah yang Allah SWT telah takdirkan. Umat Nabi akan berpecah, akan berselisih atas perkara-perkara yang remeh-temeh, akan berpecah umat Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawasanya orang-orang Yahudi telah berpecah sebanyak 71 puak, orang Nasrani berpecah pada 72 puak, orang umat Nabi Muhammad akan berpecah pada 73 puak. Akan berlaku. Akan berlaku ada sebahagian golongan umat Islam yang ingin berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Akan ada juga golongan orang-orang yang mengaku beragama Islam dan mengajak orang kepada kemungkaran. Yang mengaku beragama Islam namun mereka mengkonfuskan umat Islam tadi dengan membawa ajaran-ajaran yang pelik-pelik, yang tak ada dalam Islam, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Akan berlaku. Akan berlaku umat Nabi Muhammad SAW seperti mana telah berlaku ke atas umat Nabi orang-orang Nasrani, ke atas umat Nabi Isa AS. Akan berlaku. Maksudnya apa? Kaum Nabi Isa AS, mereka akur suatu masa dahulu bahawasanya Nabi Isa AS adalah Rasulullah. Tetapi golongan-golongan kemudian akhirnya menangkatkan darajat Nabi Isa AS begitu tinggi sampai ke darajat ketuhanan. Lalu kemudian akhirnya ada sebagian golongan umat Nabi Isa AS yang mendakwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Seperti mana kita lihat apa yang berlaku pada agama Nasrani. Namun akan berlaku juga perkara yang sama ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui tiada Tuhan melainkan Allah, tetapi akan ada pergerakan-pergerakan, gerakan-gerakan, golongan-golongan seseorang itu, golongan-golongan tertentu yang mendewa-dewakan Nabi Muhammad SAW, yang mengangkat darajat Nabi Muhammad SAW begitu tinggi sekali sampai ke darajat ketuhanan. Dan satu hari nanti, seperti mana telah berlaku ke atas kaum Nasrani, seperti mana telah berlaku di mana orang-orang Nasrani yang suatu masa dahulu mengetahui Allah itu Esa, namun akhirnya mereka menjadikan Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Dan akan berlaku perkara yang sama juga ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Ada golongan orang, golongan tertentu akan mengangkat darajat Nabi Muhammad SAW sehingga satu hari mereka akan mendakwa Nabi Muhammad itu adalah sampai ke darajat ketuhanan. Seperti mana pernah berlaku ke atas kaum-kaum yang terdahulu. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan perkara ini akan berlaku. Jadi untuk kita sangat dituntut menuntut ilmu. Sangat dituntut mencari kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Ajaran yang pelik-pelik yang dibawa oleh golongan-golongan tertentu yang tidak mempunyai sandaran, yang tidak mempunyai dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, maka jangan mudah kita terpedaya dengan ajaran-ajaran sedemikian kerana bimbangnya. Dan perkara itu akan berlaku seperti mana telah berlaku ke atas kaum-kaum yang terdahulu daripada kita. Dan memang itulah Allah telah takdirkan akan berlaku. Maka atas dasar demikian dalam hadis-hadis disebutkan supaya kita dituntut berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa'ir rasyidin dengan digigit seperti mana kita menggigit dengan gigi geraham kita. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sedang bincangkan tentang solat duha. Baik.
Pengajaran hadis ini adalah Nabi SAW menunaikan solat duha, pernah tunaikan 2 rakaat, pernah tunaikan 4 rakaat. Dalam hadis ini Nabi tunaikan 8 rakaat. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah perbincangan kita tentang ganjaran-ganjaran dan fadilat-fadilat solat duha. Kita sambung perbincangan. Apakah hukumnya? Kita mengetahui solat duha itu adalah solat sunat. Ianya bukan wajib seperti mana telah kita mengetahui. Baik, penulis mengatakan, solat duha adalah ibadah yang disunatkan. Oleh itu, sesiapa yang menginginkan pahala hendaklah mengerjakan, tetapi jika tidak mengerjakan maka tidaklah berdosa. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam sebuah hadis bahawasanya kita melihat Nabi SAW menunaikan solat duha seolah-olah Nabi tak pernah tinggalkan. Tetapi pada masa sama kita juga pernah lihat Nabi SAW tinggalkan solat duha seolah-olah Nabi macam tak tunaikan solat duha. Jadi maksudnya apa? Kadang-kadang Nabi tunaikan, kadang-kadang Nabi juga tinggalkan solat duha atas sebab-sebab tertentu, katakan seperti dalam peperangan dan sebagainya. Ini menunjukkan ianya tak wajib. Penulis membawakan hadis ini untuk membuktikan walaupun kita katakan ganjaran, walaupun kita katakan tuntutan tadi yang begitu besar, dituntut bersedekah dan sebagainya untuk setiap sulama, untuk setiap ruas tulang, tetapi ketahuilah solat duha itu tetap bukan satu yang diwajibkan, kerana dalam Islam yang diwajibkan solat hanyalah solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ini yang wajib. Selain daripada itu, tidak wajib. Cuma sangat-sangat digalakkan berdasarkan tuntutan dan keutamaan-keutamaan yang telah kita kupaskan tadi. Baik, waktunya. Solat duha bermula ketika matahari naik sekadar sepenggalak dan berakhir sehingga matahari tergelincir. Tetapi disunatkan mengakhirkannya sehingga matahari agak tinggi dan panas agak terik. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke kawasan penduduk Quba. Wa hum yusalluna duha faqala, maka mereka itu semua mengerjakan solat duha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin. Rasulullah mengatakan inilah waktu solat awwabin, yakni solat duha. Idza ramadatit fisalu minad duha. Waktunya bermula apabila anak unta masuk semula ke kandangnya kerana panasnya cahaya matahari pagi. Jadi waktunya mereka para sahabat semua tinggal di kawasan seperti yang saya katakan dahulu, kawasan binatang ternakan, ada kambing, unta, lembu, tetapi ada unta lah maksudnya. Jadi waktu duha itu bermula bila? Apabila anak unta tu dah mula masuk ke kandang masing-masing. Maksudnya apa? Apabila cahaya dah makin tinggi, cahaya dah makin naik. Jadi apabila kita solat duha itu, sebaiknya ringkasanlah. Bilakah waktunya? Ringkasan cerita para jemaah yang dirahmati Allah, waktu duha itu kita tengok bilakah waktu terbit matahari. Terbit matahari berbeza. Sebagai contoh, kadang-kadang subuh cepat, terbit matahari cepat. Terbit matahari itu habis waktu subuh. Ya. Kadang-kadang subuh 5.30, maka terbit matahari 6.50 dah habis waktu subuh. Kadang-kadang subuh 5.45, 7.10 habis waktu subuh, terbit matahari. Jadi terbit matahari kita tengok tu bila? Nak tahu waktu duha, lebih kurang 20 minit selepas terbit matahari. Nak selamat, kita katakan setengah jam selepas terbit matahari. Itulah waktu duha. Setengah jam selepas terbit matahari. Dan dia itu berlangsung sampai masuk waktu zuhur. Lebih kurang sama juga, setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Jadi waktu duha itu plus minus setengah jam selepas terbit matahari dan habis setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Inilah waktu duha. Yang terbaik adalah kita tunaikan di pertengahannya. Katakan lebih kurang pukul 9, 9.30 ataupun 8.30, 9.30, 10.30. Ini yang paling baik. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau dapat, kita cuba usahakan solat duha pada waktu-waktu sedemikian. Jadi waktu ini matahari dah naik.
Jadi anak-anak unta tengok dah kena panas matahari, mereka pun masuk ke dalam kandang masing-masing. Itu yang dimasukkan dalam hadis ini. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, walaupun kita katakan boleh laksanakan setengah jam atau 20 minit hingga 30 minit selepas terbit matahari, tetapi kita takhirkan sedikit sehingga matahari keratas, panas sedikit, itu lebih afdal. Sebab tu kalau kita lihat pada jemaah, kalau kita nak tunaikan solat hari raya tu, kita kena tengok juga bilakah terbit matahari. Kalau terbit matahari pukul 6.50, setengah jam later dah boleh tunaikan solat hari raya. Sebab tu kita lihat kenapa kita tak tunaikan solat hari raya pukul 7, kita lepaskan, habiskan waktu yang dilarang. Jadi kita tunaikan solat hari raya tu pada waktu duha. Jadi kita tengok masjid-masjid selalu mulakan yang paling cepat 7.30, pukul 8, 8 suku, 8.30. Ini semua waktu duha. Ini contoh. Akan kita kupaskan nanti dalam bab solat hari raya. Jadi perbincangan kita adalah solat duha itu yang terbaik adalah pada pertengahannya. Baik, jumlah rakaat. Jumlah rakaat solat duha. Jadi kita baca dulu apa penulis katakan. Kita mengetahui solat duha daripada hadis tadi, setiap ruas tulang itu kita disunatkan bersedekah. Jadi menunjukkan bahawasanya kita dituntut at least 2 rakaat. Betul kan? 2 rakaat. Paling ringkas 2 rakaat. Tetapi ada hadis yang Rasulullah menjelaskan, Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi supaya kita jangan tinggalkan 4 rakaat pada awal siang. Nescaya Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan kita pada akhir siang. Jadi yang bagus 4 rakaat. Tapi Nabi dalam satu riwayat yang lain pernah lakukan 8 rakaat. Jadi atas dasar demikian, sebagian ulama katakan kita buat 2 rakaat paling sedikit atau buat sampai 8 rakaat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi saya nasihatkan kalau kita berkemampuan, kalau kita berkesempatan untuk cuba beristiqamah dengan 4 rakaat solat duha. Kenapa 4 rakaat? 2 rakaat seperti mana hadis yang kita mengetahui setiap hari, setiap ruas tulang kita dituntut untuk kita bersedekah. Namun hadis tadi sangat menarik di mana Allah Ta'ala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW bahawasanya kita jangan tinggalkan 4 rakaat pada awal siang, nescaya Allah Ta'ala akan sempurnakan keperluan kita pada akhir siang. Jadi at least 4 rakaat solat duha. Baik, kita baca penulis katakan jumlah rakaatnya, paling sedikit jumlah rakaat solat duha adalah sebanyak 2 rakaat sebagaimana telah disebutkan sebelum ini dalam hadis Abu Dzar dan sebagainya. Jumlah paling banyak yang pernah dikerjakan Nabi SAW sebanyak 8 rakaat berdasarkan hadis yang telah kita kupaskan tadi. Tetapi menurut sabda Nabi SAW adalah 12 rakaat berdasarkan apa yang pernah disebutkan juga dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat tidak ada batasan jumlah solat duha. Ini adalah pendapat Abu Ja'far At-Tabari dan ini menjadi pegangan Mulaimi dan juga Ar-Rawayani daripada mazhab Asy-Syafi'i. Dalam syarah At-Tirmidzi, Al-Iraqi menyatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun sama ada daripada golongan sahabat maupun tabi'in yang menghadkan jumlah solat duha sehingga 12 rakaat. Demikian juga pendapat daripada Imam Sayuti. Baik. Sebenarnya solat duha ini berapa rakaat? Seperti yang saya katakan, kita buat 2 rakaat paling tidak. Sebaiknya dapat istiqamah 4 rakaat. Tapi Nabi pernah buat 8 rakaat. Namun, secara umum kita lihat, solat duha ini adalah solat pada waktu duha. Kalau solat pada waktu duha itu, selagi mana bukan waktu yang terlarang, sebenarnya, hakikatnya, kita boleh tunaikan solat tanpa bilangan rakaat yang terhad. Katakan kita sentiasa buat 4 rakaat, tetapi hari ini memandangkan kita rasa macam sayu saja, macam lain saja, macam dalam keadaan tertentu. Jadi aku tak nak buat apa-apalah. Ni hari tak payah tengok TV, tak perlu baca surat khabar dan sebagainya. Aku nak tunaikan solat. Kita buat solat 2 rakaat, panjangkan diri, lamakan duduk, lamakan sujud, solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 12 rakaat. Tetapi rasa tak puas, kita nak tunaikan lagi. Boleh, silakan. Kerana itu disebutkan sebagai solat mutlak. Solat pada waktu duha diperbolehkan tanpa batasan rakaat. Said bin Mansur meriwayatkan daripada Al-Hasan ketika ditanya adakah sahabat Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan solat duha, Al-Hasan menjawab, ya, ada. Antara mereka mengajarkan sebanyak 12 rakaat, ada pula mengajarkan sebanyak 4 rakaat, ada juga mengajarkan secara berterusan sehingga tengah hari tanpa mengira jumlah rakaat yang dikerjakan. Alhamdulillah.
Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan bahawasanya ada seorang bertanya kepada Al-Aswad bin Yazid, berapakah jumlah rakaat yang harus dikerjakan solat duha? Al-Aswad bin Yazid mengatakan, itu terserah kepada kemampuanmu. Dari Ummu Hani berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla subhata duha 8 rakaatin yusallimu min kulli rakaatain. Baik, namun apabila kita nak tunaikan solat duha banyak rakaat atau sebagainya, sebaiknya kita tunaikan solat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tak disebutkan di sini apakah bacaan surah yang perlu kita baca. Di sana tiada ada surah tertentu untuk kita baca. Cuma ada sebagian ulama mengatakan kita baca surah-surah yang ada mengena dengan duha. Sebagai contoh, dalam kitab-kitab solat-solat sunat kadang-kadang dikatakan rakaat pertama selepas Fatihah kita baca surah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Dan rakaat kedua kita baca surah wadduha walaili idza saja. Sebenarnya kita nak baca surah itu boleh, tetapi surah itu juga tak wajib, tak disyaratkan mesti baca surah tersebut. Kalau kita solat duha, kita tak hafal surah wasyamsi wa duhaha atau surah ad-duha dan sebagainya, kita boleh baca apa juga surah. Rakaat pertama kita nak baca qul ya ayyuhal kafirun boleh. Rakaat kedua kita nak baca qul huwallahu ahad boleh. Rakaat pertama kita nak baca ayatul kursi boleh. Rakaat pertama kita nak baca qul ya ayyuhal kafirun 5 kali boleh, 10 kali boleh. Rakaat kedua kita nak baca qul huwallahu ahad 10 kali boleh. 2 rakaat pertama kita nak baca surah itu, 2 rakaat berikut surah yang sama, 2 rakaat berikut surah yang sama, semua diperbolehkan. Sebaiknya apabila selepas kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah seperti mana telah kita belajar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila boleh, dan berbagai-bagai jenis doa iftitah yang boleh kita baca. Jadi selepas takbir baca doa iftitah, kemudian kita baca suratul Fatihah, lepas tu surah yang lain, qul ya ayyuhal kafirun katakan. Rakaat kedua baca Fatihah, lepas tu qul huwallahu ahad. Kita lamakan rukuk kita. Kalau kita ada masa memang kat rumah, lamakan rukuk, lamakan i'tidal, lamakan sujud, dan buat sebanyak at least 4 rakaat seperti mana telah kita kupaskan tadi, insya-Allah. Dan yang terakhir hadis dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 rakaatin wa yazidu ma Allah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat duha 4 rakaat, namun kadang-kadang Nabi pun menambahkan seperti mana apa yang beliau kehendaki atau apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita untuk hari ini dalam tajuk solat duha. Alhamdulillah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Seperti biasa sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita kupaskan bersama insya-Allah. Silakan siapa ada soalan? Baik, ada soalan tak ya? Sebentar ya, saya lihat. Baik, daripada Wan Azizah Abdul Rahman, Ustaz, solat duha ada bacaan tertentu waktu sujud terakhir. Seperti mana saya katakan, solat duha tiada doa tertentu yang menjadi satu syarat untuk kita baca, di mana kalau kita tak baca tak sah solat kita. Tak ada. Memang ada doa-doa yang diajarkan oleh sebagian ulama untuk
supaya sekiranya rezeki kita di langit itu supaya diturunkan, sekiranya rezeki kita ada supaya di luar diberkahi dan sebagainya. Memang ada doa-doa yang dibawa, yang ditulis oleh sebagian ulama, tetapi itu hanya sebagai panduan. Namun tak ada diajarkan oleh, dan doa-doa itu bukanlah doa-doa yang dibawakan oleh Nabi SAW atau diajarkan oleh Nabi SAW, hanya ditulis oleh sebagian ulama. Jadi secara ringkas, kita boleh baca apa juga doa yang ingin kita baca. Ya, kita boleh baca bahkan doa dalam bahasa Arab, bahkan doa dalam bahasa Melayu, dan seperti mana yang pernah saya sebutkan, sebaiknya ketika rukuk itu kita lamakan rukuk kita dan kita lamakan juga sujud kita. Betul. Baik, silakan kalau ada soalan yang lain. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Baik, Puan Syarif mengatakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak mencerahkan tentang solat Isra'? Baik. Dalam kitab kita, kita sedang kupaskan tentang berbagai jenis solat-solat sunat, dan kita akan bincangkan juga tentang solat. Kita telah kupaskan solat witir, kita telah kupaskan solat qiyamul lail, kita telah kupaskan tentang solat tarawih, dan hari ini kita bincangkan tentang solat duha. Pada minggu hadapan kita akan bincangkan tentang solat istikharah. Apakah, bagaimana tata cara mendirikan solat istikharah dan adab-adabnya dan doa-doa yang boleh kita baca ketika solat istikharah. Kemudian selepas solat istikharah, kita akan bincangkan tentang solat tasbih, solat hajat, solat taubat, solat gerhana dan sebagainya. Cuma dalam masalah solat Isra', apa yang dimaksudkan dengan solat Isra'? Baik, ada sebahagian kitab yang menjelaskan tentang keutamaan solat Isra'. Solat Isra' itu bermula adalah apabila matahari sedang ataupun sedang terbit, sedang naik. Ya, selepas terbit matahari, itulah waktu yang disebutkan sebagai solat waktu Isra'. Cuma ulama berselisih pendapat tentang solat Isra' ini. Kerana apa? Masalahnya adalah, adakah hadis-hadis mengenai solat Isra' itu sahih? Itu pertama. Kedua, benarkah ada wujud solat yang disebutkan solat Isra' di dalam Islam? Jadi ada sebagian ulama yang membawakan hadis-hadis tersebut. Sebagai contoh, dalam kitab-kitab yang dibawakan oleh sebagian jemaah tabligh, katakan ada kitab-kitab fadail yang menggalakkan kita mengamalkan solat Isra'. Tetapi sebagian ulama sebenarnya dalam membincangkan tentang hadis-hadis solat Isra' itu, mereka mengatakan tidak lari daripada dua perkara. Pertama, sama ada hadis-hadis solat Isra' itu tidak sampai kepada darajat sahih, atau kedua, sebenarnya solat Isra' itu adalah solat duha. Jadi sebenarnya ianya hakikatnya adalah solat duha. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang membawakan hadis-hadis yang sahih, tidak disebutkan tentang solat, jarang disebutkan tentang solat-solat Isra'. Contoh para jemaah. Itu pertama. Kedua, waktu solat Isra' itu, kalau kita katakan waktu matahari sedang terbit, kita telah pelajari dalam bab fiqh bahawasanya waktu matahari sedang terbit adalah waktu yang dilarang mendirikan solat. Jadi waktu yang dilarang mendirikan solat adalah ketika terbitnya matahari. Jadi ketika terbitnya matahari, kita dilarang mendirikan solat. Jadi solat duha itu bermula dengan apabila dalam sebagian hadis disebutkan matahari setinggi tombak. Jadi apabila matahari dah mula ada, maksudnya bayang-bayang, maka itulah mula masuk solat. Para jemaah, saya sarankan kalau di antara kita memang ingin mendirikan solat, maka solatlah solat duha. Amalkan solat duha. Kalau kita ingin amalkan solat Isra', lebih baik kita amalkan solat duha, kerana solat duha mempunyai banyak hadis-hadis yang sahih, dan ulama tidak mempertikaikan tentang solat duha, berbeza dengan pertikaian yang ada ketika membincangkan dalam bab solat Isra'. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada soalan yang lain.
Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kesilapan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.